Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran dan pembacaan Al-Quran kita insya-Allah bersama-sama. Dan untuk hari ini, sedar atau tidak sedar, kita sudah sampai di akhir ayat surah Yunus. InsyaAllah kita akan baca hari ini daripada surah Yunus ayat 107 hingga 109. Dan juga kita akan sambung sedikit sahaja, iaitu daripada surah Hud ayat 1 hingga ayat 5. Bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 221. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. Kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas insya-Allah sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyapa semua sahabat-sahabat pencinta Al-Quran yang tidak jemu-jemu untuk memberikan sokongan dan dokongan bersama dengan saya insya-Allah di pengajian Al-Quran Cepat Quran, dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua berada dalam keadaan sehat, sejahtera, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkati kehidupan ini dan dipermudahkan perjalanan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Baik sahabat-sahabat, diharapkan semua dah bersedia untuk kita mulakan
Sebelum itu, saya nak ajak sahabat-sahabat, kita buat dahulu dua perkara. Saya ada dua permohonan, diharapkan sahabat-sahabat tidak keberatan untuk menunaikan hajat dan permohonan saya. Yang pertama sekali, saya nak ajak sahabat-sahabat, kita sharekan dahulu pelajaran ini, boleh tak? Kita tekan button share. Yang mana yang tak tahu button share kat mana Ustaz? Tengok bahagian bawah sebelah kiri itu. Ada ditulis share, sahabat-sahabat diminta kalau boleh share dahulu supaya kita dapat kongsikan juga ilmu ini kepada pasangan kita, anak-anak kita, ahli keluarga serta kawan rapat kita, insya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat yang mungkin ada kawan-kawan yang mualaf, boleh tag mereka. Yang keduanya, saya nak ajak sahabat-sahabat kita menanamkan fikiran bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang. Jadi boleh tak saya dapatkan komen seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran? Boleh Terima kasih yang tolong share, terima kasih yang tolong komen. InsyaAllah sahabat-sahabat, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan pada bacaan Ummul Kitab dahulu. InsyaAllah boleh tak sebelum tu saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Baik, kita mulakan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meluruskan jalan kita di dunia ini seperti mana doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah tadi supaya kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang selamat, yang membawa kita ke syurganya insya-Allah, dan bukannya jalan mereka yang sesat dan dimurkai Allah. Baik sahabat-sahabat, jom kita lihat baki daripada surah Yunus insya-Allah daripada ayat 7 hari ini. Kita mulakan dengan isti'azah dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pastikan a'udzubillah la saja, bukan a'udzubillah. Ramai orang baca a'udzubillahi minasy syaitan, itu tak betul. A'udzubillah la saja, sebab ha itu ada baris yang tersendiri. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Begitu juga di sini syaitan, jangan baca syaitanir rajim, bukan syaitan syaitan. Ta itu dibacakan dengan baris fathah 2 harakat. Kita dengarkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita lihat ayat dari surah Yunus hari ini. Minta ada teman-teman yang tidak keberatan, tolong tulis poin-poin yang penting yang nak saya sampaikan sebentar lagi insya-Allah, supaya kita bukan saja dapat bantu kawan-kawan kita yang masuknya kemudian, tetapi yang paling utama, yang paling mustahak ialah kita nak bantu diri kita untuk mengingati pelajaran insya-Allah. Wa in yamsas, itu salah. Yang betulnya wa di sini kena masuk beserta dengung. Walaupun asalnya hamzah baris kasrah bertemu nun bunyi in, tapi kalau kita baca wa in yamsas, tak betul. Dia kena baca sini masuk terus ke dalam ya dan didengungkan 2 harakat. Wa dua harakat baru masuk yamsas, dan yam itu idhar syafawi, sempurna saja yam, jangan panjang. Jangan pula kita baca 2 harakat di situ. Contohnya yang salah, wa yamsas, itu salah. Yang betulnya wa yamsas, yamsas terus masuk sas itu. Kallah, dan di sini Allah, bukan kallah. Jangan masuk ha lagi. Ha dia ada baris dia tersendiri. Wa yamsaskallah, 2 harakat dibaca tebal. Hu bidurrin. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya dhurrin. Ra tanwin di bawah bunyi rin.
Datang fa disamarkan 2 harakat. Jadi rim fala kashifa lahu. Itu maksilah tawilah, dibacakan 4 atau 5 harakat. Barulah illahu. Dan kalau nak waqaf di sini hu itu dipanjangkan 2 harakat. Jangan waqaf dengan illahu, itu tak sempurna. Tapi kalau kita nak wasal, waw itu ada baris sendiri dibaca illahu wa yurid. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau sahabat nak waqaf, jadi illahu. Terus berhenti. Baik, siapa nak minum air? Silakan. Bismillah. Baik. Kalau sahabat-sahabat waqaf di situ, ibtidak terus pada wa'i. Sama juga seperti ini. Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Yurid. Dan diberikan lantunan di sini khala sughra. Kabi khairin. Maafkan saya. Tiba-tiba tekak rasa katal. Yurid kabi khairin. Sama juga di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Fala fa 1 la 2. Di sini tolong ada yang ambil perhatian ya. Ramai yang baca tidak cukup dengan 6 harakat. Di sini mad lazim kalimi musakhal dipanjangkan 6 harakat. Jangan baca masuk terus ke arah dal. Di hujung baru masuk dal. Radali fadli, baru berhenti. Baik, kalau ada yang tanya, Ustaz, saya ni susah nak ingat nama-nama hukum ini. Jadi apa perlu buat? Sahabat-sahabat perhatikan apa yang saya bagi tahu ini. Saya insya-Allah kalau pegang pada apa yang tips yang saya bagi tahu ini, selepas ini tidak lagi confuse yang mana yang nak dibaca 6, yang mana nak dibaca 4 harakat. Lihat kalau ada tanda ombak ini, tanda macam huruf tanda mat ini, macam misai ini, datang selepasnya huruf yang bertanda sabdu, maka dibacakan 6 harakat. Jangan baca 4, jangan baca 5, baca 6 harakat. Kemudian yusi, bukan yusi di sini, sad baris kasrah si. Ya, bukan si. Kalau baca si jadi huruf sin, tertukar huruf. Kesalahan itu jatuh dalam kategori lahnul jali dan ia berdosa besar. Ya? Hukumnya haram. Sahabat-sahabat hati-hati. Tetapi kalau kita ada usaha dalam proses belajar, kita baca silap, semoga Allah mengampunkan dosa kita. Yang paling parah ialah bila kita tahu bacaan kita itu tidak tepat, tapi kita tidak ada usaha untuk memperbaiki. Yang tu sangat-sangat bahaya. Tapi Alhamdulillah, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran yang bersama dengan saya sekarang ini, semuanya dalam usaha untuk memperbaiki bacaan ayat suci Al-Quran insya-Allah. Yusibu bihi mai. Di sini masuk sama macam ini. Nun mati bertemu ya. Kalau sahabat-sahabat lihat nun mati ini semuanya kosong, tidak bertanda. Ini kosong, kosong, kosong. Tidak ada tanda mati. Maka jangan lupa di sini dibacakan dengan masuk beserta dengung. May yasha. 4 atau 5 harakat. Umin. Manakala nun mati ini ada tanda mati. Yang mana nun mati yang ada tanda mati jangan dipanjangkan. Jelaskan saja min terus masuk. Ibadi. Dan bila diwakafkan di sini hanya diberikan tanda mati mendatang. Dan kita jumpa jim kecil di atas ini. Ini namanya waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh wasal ya. Kemudian wa huwal ghafurur. Di sini ra bari dhammah terus naik di atas ra yang bersabdu. Ghafurur, bukan ghafurul. Jangan naik di atas lam. Di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan ya. Ghafurur rahim. Ha hi. Makhrajnya di pertengahan kerongkong dan diwakafkan sekurang-kurang 2 harakat ya di sini. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Baru berhenti. Okey, selesai penjelasan dan bacaan. Sebab sebentar lagi kita baca balik ya sama-sama. So far diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar, dapat ikut sesuatu. Baik, yang baru bersama dengan kita, ahlan wa sahlan, selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan. Kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran. Diharapkan teman-teman yang belum lagi menekan button share dapat bantu saya dan kawan-kawan yang lain ya, kita kongsikan ilmu ini. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Dengarkan. Qul ya, 4 atau 5 harakat. Ay, tekankan ya tu bersabdu. Ayyuhan. Di sini nun sabdu wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. Nasu qad. Qad ada lantunan di sini khakhalah. Ja'akumul. Mim bari dhammah ini terus naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah ya, lamnya dibunyikan. Haq ha. Haq Qumir. Di sini idgham bila gunnah. Nun mati bertemu ra. Sahabat-sahabat, kalau jumpa nun mati ataupun tanwin, iaitu baris 2 berjumpa dengan selepasnya huruf ra ataupun huruf lam, bacaannya masuk tanpa dengung. Daripada min rabbikum jadi mir rabbikum. Kemudian famanih tada. Famanih, hanya dipangkal kerongkong. Tada fa innama. Fa in, di sini dengungkan 2 harakat baru masuk. Nama yahtadi li nafsi. Dan hanya kalau waqaf diberikan tanda mati mendatang. Kalau wasal dia jadi li nafsihi wa man. Itu kalau nak wasal, nak sambung. Sekejap lagi kita baca. Saya nak huraikan dahulu satu persatu. Li nafsi. Kemudian kalau waqaf di situ ibtidak pada wa man. Ikhfa di sini 2 harakat panjangkan. Dhalla fa innama. Fa innama yadhillu 'alaiha. Alai, bukan alai, beza lai dengan lai ya. 'alaiha. Wa ma ana 'alaikum. Na ni jangan panjang walaupun ada alif. Ini sebenarnya huruf zaidah saja. Ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan baca ana 'alaikum, itu tak betul. Dibacanya wa ma ana 'alaikum. Ana 'alaikum. Di sini pula hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba. Dan kalau sahabat-sahabat perasan dalam hukum ikhfa syafawi di dalam Al-Quran As-Musmani, mimnya tidak ada tanda mati, kosong sahaja ya. Alaikum dibacakan 2 harakat di sini. Jangan tak cukup 2. Kemudian baru masuk biwakil. Dan lam itu diberikan tanda mati dan mendatang kerana waqaf. Kita dengarkan dahulu, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Barulah
berhenti di situ. Berhenti pada bacaan ayat, bukan berhenti belajar tau. Jangan berhenti belajar lagi. Kita nak teruskan sedikit lagi. Kita baru baca 2 ayat bersama-sama hari ini. InsyaAllah kita nak masuk pada ayat yang seterusnya. Masih bersemangat ke? Kalau masih bersemangat, jangan lupa belanja saya thumbs up dan juga heart. Dan yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk tekan button share insyaAllah ya. Semoga Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan dengan berkongsi ilmu yang bermanfaat ini dengan diberikan ganjaran pahala yang berpanjangan hinggalah hari akhirat insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, kita nak masuk ayat yang seterusnya. Ayat yang terakhir dari surah Yunus. Kita baca. Kemudian nanti kita sambung sedikit daripada surah Hud ayat 1 sampai ayat 5. Pada muka surat 221 yang baru bersama dengan kita ya kalau nak buka Al-Quran. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى dua harakat. Ha di pertengahan kerongkong. Bukan ha. Itu ha simpul. Ini ha. 4 atau 5 harakat. Ilaika wasbir hatta yahkum Allah. Dan kalau waqaf pada lafz dalalah mesti tidak kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan yahkum Allah. Itu tak sempurna. Ya. Kemudian wa huwa khairul hakimin. Dan waqafkan ma'ari li sukun sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan bersama-sama. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Baik, alhamdulillah. Jadi, disitulah pengakhiran dari surah Yunus sebelum kita masuk surah Hud insya-Allah hari ini. Sebelum itu saya nak ajak sahabat-sahabat kita baca dahulu surah Yunus ini daripada ayat 107 hingga ayat 109 bersama-sama. Tarik nafas. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Alhamdulillah, selesai. So far macam mana? Okey ke? Okey. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu insya-Allah. Sebelum kita nak masuk surah Hud ayat 1 hingga 5 ini, sahabat-sahabat, saya nak ajak marilah sama-sama kita niatkan supaya pahala ayat suci Al-Quran yang kita baca ini, semoga Allah menerimanya dan juga dikirimkan pahalanya kepada kedua ibu bapa kita yang tersayang, pada guru-guru kita, anak-anak dan pasangan kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya, insya-Allah. Yang kawan-kawan kita kalau ada tulis nama arwah ibunya, ayahnya, pasangannya, minta sahabat-sahabat tolong amin-aminkan ya. Baik, siapa nak minum air silakan. Bismillah. Kita nak masuk dalam surah Hud ayat 1 hingga ayat 5.
Yang baru bersama dengan kita boleh buka muka surat 221. Baik, selalunya orang silap baca bismillah ni di mana? Pertamanya, ba itu tak dijelaskan. Dia baca bismillah, bismillah. Itu salah, mestilah bis, jelas. Ba baris kasrah bertemu sin tu bis. Bismillah. Dan la, bukan bismillah. Ramai orang sebut bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Jangan baca bismillah. Kalau kita nak waqaf pada perkataan Allah itu betul. Bismillah. Kita sebut ha sekali. Tapi kalau kita nak wasal, ha itu dia ada baris yang tersendiri. Dia baca bismillah. La saja dibaca 2 harakat. Hirrahma. Ma saja, nun tak masuk lagi. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Tak betul. Rahma. Rahma 2 harakat. Kemudian nirrahim. Ha pedas di sini. Waqafkan sekurang-kurang 2 harakat. Kita dengarkan sahabat-sahabat. Kalau boleh baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian kita masuk ayat yang pertama dari surah Hud. Baik. Sahabat-sahabat perhatikan ada huruf muqatta'ah di sini. Huruf muqatta'ah ni nak baca macam mana? Alif. Baca seperti mana ianya ditulis. A dengan lif 2 suku kata. Jangan panjang. Jangan baca alif. Ataupun dibaca alif. Tak betul. Dia baca alif. 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 Cuba praktiskan. Kemudian lam ini dibacakan dengan 6 harakat. 6 harakat. Tetapi jangan macam kita baca alif lam mim. Kerana alif lam mim, lam nak masuk ke mim itu dia ada dengung 2 harakat. Bunyinya macam mana? Alif lam mim. Dia ada sekejap lam nak masuk ke mim tu. Antara transition nak masuk ke mim itu dia ada alif lam mim. Baik. Manakala alif lam ra, lam mim nak masuk ke ra jadi izhar. Jadi jangan ada ini bacaan yang salah, dengar bacaan yang salah ni begini. Alif lam ra, itu salah. Yang betulnya alif lam ra. Jadi habis lam terus masuk ra, dan ra ni dibaca 2 harakat. Ra dibaca 2 harakat. Kemudian terus masuk kitabun. Kitabun. Ki 1 ta 2, bun itu izhar halqi. Jangan dengung, jangan panjang. Ban bin bun. Sempurna saja bun terus masuk Hamzah baris dhammah masuk ke ha yang bertanda sukun, ditanda mati. Kimat. Kimat. Ada bunyi hamas itu, bunyi angin. Mat. Ayatuhu. Ayatuhu. A2, ya 2, tu 1, hu 2 harakat. Di sini didengungkan 2 harakat, wajibul ghunnah. Mafussilat. Fussi. Si, bukan si. Jangan baca fussilat, jadi huruf sin. Huruf sad bunyi si. Fussilat. Ada bunyi angin. Lat. Mil. Di sini idgham bila ghunnah. Asalnya min ladun jadi mil. Mil ladun. Dan masuk saja dun izhar halqi. Jangan panjang. Terus masuk hakimin. Dan masuk saja min. Jangan panjang. Di sini izhar halqi. Khabir. Baik Ustaz. Macam mana kami nak kenal izhar halqi dengan lebih mudah selain daripada mengingati huruf? Saya nak bagi tips yang senang. Sahabat-sahabat tolong tulis apa saya beritahu ini. Kalau jumpa nun mati yang ada tanda mati ataupun kalau jumpa tanwin baris 2 yang kalau atas dengan bawahnya selari. Selari macam ni. Ataupun kalau baris depan dia macam 69 macam ni. Ini semua izhar halqi. Kalau jumpa tanwin yang tulis begini ataupun nun mati yang ada tanda mati ataupun tanwin di bawah atau di atas yang selari begini, sama saja atas dengan bawah, itu izhar halqi. Kalau tak ingat hukum pun tahu dah, ini jangan panjang. Manakala kalau jumpa tanwin depan bukan macam ni tetapi macam ni.
macam 99. Maka di sini dibacakan 2 harakat. Begitu juga kalau tanwin yang tidak selari atas dengan bawah, itu juga dibaca 2 harakat pada ikhfa dan pada idgham bi gunnah. Manakala pada idgham bila gunnah hanya masuk tanpa dengung. Cuma idgham bila gunnah senang kita ingat. Saya bagi tahu tadi apa? Jumpa ra, jumpa lam, maka itulah idgham bila gunnah. Kita bacakan dahulu ayat yang pertama ini. Alif lam ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bir itu jadi nipis, jangan baca khabir. Itu tebal, salah. Yang betulnya nipis di sini. Sekali lagi dengar dan baca bersama-sama. Alif lam ra Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian Allah lam itu bersabdu. Allah ta'budu illallah. Allah ain di pertengahan kerongkong. Bu satu, du itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Illallah. Dan kalau waqaf pada perkataan Allah, ya, lafzul jalalah, mesti tidak kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan illallah, itu salah. Ya, mestilah illallah baru berhenti. Kemudian innani dengungkan dahulu 2 harakat wajibul gunnah di sini. Innani lakum. Di sini mim mati bertemu mim, idgham mislan saghir dibacakan beserta dengung dibacakan dengan masuk dengung, ya, 2 harakat di sini kerana sama sifat, sama huruf, sama makhraj. Min izhar halqi. Hunadhiru. Di sini idgham bi gunnah, daripada nadhirun jadi nadhiru wa bashir. Dan ra jadi nipis sekali lagi di sini. Syir, bukan syir, itu salah. Yang betulnya wa bashir, gitu. Sekali lagi kita dengarkan. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Baru berhenti di situ. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni? Minta berikan komen sedikit di ruangan bawah sahabat-sahabat, ya. Sama ada terlalu perlahan ataupun terlalu laju. Walaupun ada 1-2 komen yang kita terima sebelum ni kata ustaz laju sangat, tapi kebanyakan yang kata dah okey. Jadi kita nak carikan balance in between supaya yang mana yang rasa terlalu laju juga dapat ikut. Cuma nasihat saya, yang mana yang rasa terlepas, tak boleh ikut itu, nanti boleh ulang balik pelajaran ini. Ataupun sahabat-sahabat boleh dapatkan sebuah buku asal dan buku tajwid, ya. Kami ada 2 buah buku untuk diberikan kepada mereka yang nak belajar mengaji Al-Quran daripada asas, insya-Allah. Dan kita ada berita gembira bersempena dengan tarikh lahir saya yang jatuh pada 1 hari bulan 12, ya. Jadi kita ada berita gembira nak disampaikan. Sahabat-sahabat yang nak dapatkan 2 buah buku itu, saya ada berita gembira untuk disampaikan bila selesai kita mengaji ini, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Izinkan saya minum air. Bismillah. Baik. Kita nak teruskan ayat yang ketiga daripada surah Hud. Hari ini kita baca sampai ayat ke-5 saja. Wa anis taghfiru. Bukan tar. Beza, Ramai sebut tar di sini. Sepatutnya tau. Wa anistaghfiru rabbakum. Idhar syafawi. Rabbakum. Sempurna saja, jangan panjang. Terus masuk. Thumma tubu. Dengung dulu 2 harakat.
matubu. Tu 2, bu dibaca 4 atau 5. Ilaihi yumatti'kum. Yumatti'kum. Sekali lagi idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim 2 harakat. Mata'an. Mata'an. Izhar halqi. Sahabat-sahabat perhatikan. Izhar halqi tanwinnya atas selari, bawah pun selari. Kalau yang tak selari macam ni, nampak tak? Beza kan? Padahal, kesemuanya ini merupakan baris tanwin. 1, 2. 1, 2. Tapi, 1 dan 2 ini hukum izhar halqi. Di sini pula hukum idgham bi gunnah. Nampak tak? Dia tulis baris atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Cara tulisan pun sebenarnya kita dah boleh bagi tahu kita dah. Ini hukum dia nak baca macam mana, ini macam mana ya. Sahabat-sahabat cuma kena berikan perhatian saja. Bila kita baca Al-Quran itu kena tengok betul-betul. Tandanya, apa dia yang ditulis, semuanya itu memberi maklumat-maklumat yang penting kepada kita yang membaca Al-Quran. Khususnya kita berbicara tentang Al-Quran Rasam Usmani. Mata'an hasanan. Ha pedas. Hasanan. Bunyi saja nan, jangan panjang. Terus masuk. Ila ajalim. Di sini dengungkan dulu 2 harakat. Musam. Dengungkan dulu 2 harakat. Wajibul gunnah. Musam. Mau. Terus masuk beserta dengung. Di sini tanwin bertemu waw. Ila ajalim musamma wayu. Baru masuk. Wayu. Wayu'ti kulladhi. Dhi di hujung lidah. Dhi dhu. Kulladhi. 2 harakat. Fad. Dha ni pula. Dha ni makhrajnya di tepi lidah. Kanan atau kiri. Fad. Liu. Fadliu. Fadliu. Ikhfa hakiki di sini. Samarkan. Asalnya fadlin. Tapi datang fa jadi liu. Fadlah. Dan ha itu diberikan tanda mati kalau kita nak waqaf. Kalau kita wasal jadi fadliu fadlahu wa in tawallau. Itu kalau sambung. Hu itu dibaca 2 harakat. Tapi kalau waqaf, ha itu diberikan tanda mati mendatang. Kemudian ibtidak pada wa in ikhfa. Samarkan di sini 2 harakat. Wa in tawallau. Lam bersabdu, tekankan. Jangan baca tawallau. Tawallau tak betul. Dia kena tawallau. Tawallau fa inni. Fa in. Dengung dulu 2 harakat baru masuk ni. 4 atau 5 harakat. Akhafu alaikum. Izhar syafawi. Azab yaumin. Di sini ikhfa 2 harakat. Nampak tak? Tanwin tak selari. Saya dah bagi tahu tips-tips yang penting ya, sahabat-sahabat ya. Yang saya bagi tahu ini tolong tulis ya kalau tidak keberatan supaya kita dapat mengingati diri kita. Azab yaumin. 2 harakat baru masuk kabir. Ra-nya jadi nipis. Bir bukan bir, itu tebal, salah ya. Kita dengarkan sahabat-sahabat ayat ini, baca bersama-sama, tarik nafas. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Saya waqaf di sini. Daripada hasanan, kalau kita nak waqaf, dia jadi ma'iwat, 1 baris 2 harakat. Yang mana yang sampai nafas nak teruskan, silakan. Yang mana yang tidak sampai, sekurang-kurangnya mereka juga dapat belajar bagaimana untuk waqaf. Dan nak ibtidak balik, ambil daripada summa tubuh. Summa tubuh ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azab yawmin
kabir. Baru berhenti di situ. Sekali lagi kita baca ayat ini. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasana thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhab yaumin kabir. Kemudian ayat yang kedua yang terakhir hari ini, sahabat-sahabat. Ayat yang keempat dari surah Hud. Ilallah, dibacakan tebal di sini. Macam mana nak kenal yang mana tebal, yang mana nipis? Lihat, sebelum perkataan Allah itu datang baris fathah atau dhammah, dibaca tebal. Ilallahi mar. Ra ni jadi tebal. Mar. Ramai yang silap dia baca mar. Siapa yang baca mar? Mim baris atas bertemu ra, dia baca mar sebelum ini. Yang mana yang baca mar, seringat ya, saya bagi tahu. Selepas ini di sini kena baca mar. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in. Di sini ikhfa dibacakan dengan samar, 2 harakat dan ditebalkan syai'in qadir, dan ra itu jadi nipis. Kita dengarkan ayat ini. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ayat yang terakhir untuk hari ini. Masih bersemangat untuk kita teruskan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang baru bersama dengan kita, bantu saya dan kawan-kawan yang lain tekan button share, boleh tak? InsyaAllah semoga Allah balas jasa budi tuan-tuan dan memberikan pahala ilmu yang bermanfaat insyaAllah, dan diberikan pahala yang berterusan. Ala. Satu la dibaca 4 atau 5 harakat. Innahum. Dengungkan 2 harakat. Nahum idhar syafawi. Yes, di hujung lidah ni. Yes, jangan baca yes. Kalau yes jadi huruf sin, di sini huruf sa. Yes, hujung lidah keluar. Yasnuna sudurahum. Sudu bukan sudu. Kalau sudu macam sudu camca yang kita duk guna makan itu huruf sin. Sudu, ini sudu. So si su. Sudurahum hum. Idhar syafawi. Liyastakhfu min. Kalau waqaf ha di akhir. Makhraj huruf yang terakhir adalah huruf ha. Min. Tapi kalau kita nak wasal jadi minhu ala hina yastaghshu. Itu kalau nak sambung. Tapi kalau waqaf liyastakhfu min. Kemudian ini kena praktis sikitlah ya. Untuk dapatkan bunyi yang betul kena praktis. Kena praktis. Siapa-siapa yang nak dapatkan konsultasi eksklusif dengan kami, insya-Allah boleh jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah kalau ada sebarang soalan ataupun nak memperdengarkan bacaan, kita boleh buat appointment insyaAllah melalui video call. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dengung dulu 2 harakat. Ramai yang silap dia baca innahu. Itu tak betul. Yang betulnya innahu alimu. Di sini hukum iqlab. Asalnya alimun. Apa maksud iqlab? Ditukarkan. Daripada bunyi nun itu mun jadi tukarkan kepada bunyi mim. Jadi alimum. Tapi jangan lupa
panjangkan 2 harakat. Bibir sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul. Innahu alimun biza alimu. 2 harakat. Baru masuk bizatis sudur. Ta baris kasrah naik terus di atas sad ini. Bizatis sudur. Baik sahabat-sahabat, kita dengarkan dahulu ayat ini. Ayat yang kelima dari surah Hud. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidzatis sudur. Baru berhenti di situ. Baik, jom kita baca dahulu bermula daripada bismillah ini insya-Allah ataupun kita baca daripada surah akhir. Kita baca daripada awal. Kita jom sahabat-sahabat, kita dah baca tadi selesai satu persatu. Saya nak ajak teman-teman kita baca surah Yunus ayat 107 hingga ayat terakhir iaitu ayat 109. Kemudian kita terus sambung dengan basmalah dan kita terus sambung pada surah Hud ayat 1 hingga 5. InsyaAllah sama-sama kita baca. Kalau boleh semua ambil bahagian jangan tak baca. Boleh buka Al-Quran muka surat 221 insyaAllah. Dan selesai saja kita baca bersama-sama ini, saya nak ajak sahabat-sahabat, saya nak kongsikan ada berita gembira yang bersempena dengan tarikh lahir saya yang jatuh pada 1/12 ini. Kepada mereka yang nak dapatkan buku asal dan buku tajwid, kena stay, kena tunggu sekejap saja saya explain. Kemudian kita tamatkan dan kita tangguh pengajian kita untuk kali ini insyaAllah. Sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya nak menyeru, saya nak mengajak sahabat-sahabat, penuhilah hajat saya itu, iaitu kita tekan button share dahulu boleh. Dan jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Betulkan kedudukan siapa nak betulkan kedudukan. Tarik nafas, lepaskan. Siapa nak minum air silakan. Kita mulakan bacaan dari surah Yunus ayat 107 hingga 109 dengan kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Baik, kita sambung terus pada surah Hud ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum adhaba yawmin kabir. Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu alimun bidhatis sudur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah, sedikit sebanyak perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Semoga ianya memberi manfaat pada tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Baik, saya ada berita gembira untuk disampaikan. Sebelum itu, saya nak juga ingatkan kalau teman-teman nak ikuti sambungan bacaan ayatnya daripada surah Hud ayat yang ke-6 dan seterusnya sehinggalah kita khatam Al-Quran bersama-sama. Jangan lupa like dan follow page Fatihah Learning Center yang belum lagi like dan follow. Kita buat live setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh ikuti waktu-waktu yang saya beritahu tersebut. Dan jika ada berita, jika ada di kalangan sahabat-sahabat kami ada berita gembira nak disampaikan bersempena dengan hari kelahiran saya jatuh pada 1 bulan 12 ini. Kalau ada di kalangan teman-teman yang nak dapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid yang akan kami postkan ke rumah anda, sahabat-sahabat dalam buku ini kita dah rakamkan keseluruhan daripada buku asas dan buku tajwid, setiap muka suratnya menjelaskan tentang bagaimana kita nak baca balik Al-Quran daripada awal, daripada asas, nak membetulkan makhraj-makhraj huruf. Kadang mungkin ada di kalangan kita yang biasa baca Al-Quran tetapi masih lagi keliru. Yang mana sa, yang mana sa, yang mana za, yang mana za, yang mana qa, yang mana kha, yang mana ra, yang mana a, yang mana a. Macam mana nak sebut dan sebagainya. Sahabat-sahabat jangan bimbang, jangan risau. Kita belajar balik daripada asas insya-Allah. Dan juga kalau ada yang nak kuasai ilmu-ilmu tajwid satu persatu. Biasanya bila kita baca dalam Al-Quran itu satu muka surat contohnya ada banyak hukum-hukum yang terlibat. Tapi dalam buku tajwid yang kami berikan ini satu tajuk, satu huraian, satu tajuk ada contoh-contohnya kita bawa selesai. Kemudian baru kita masuk tajuk yang baru, contoh-contoh yang baru pula, hukum-hukum yang lain. Begitulah satu persatu kita akan belajar. Kalau sahabat-sahabat nak dapatkan 2 buah buku ini beserta dengan kita bagi bonus tambahan kita berikan e-book nota ringkasan tajwid, kita juga berikan bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberi satu dari masa ke masa insya-Allah.
Dan kita berikan yang ketiga dan istimewanya, mereka menjadi ahli tidak dibiarkan begitu saja. Kami berikan slot konsultasi eksklusif. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, ada pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, kita boleh buat appointment melalui atas talian. InsyaAllah kita boleh buat video call. Walau di mana sahaja sahabat-sahabat berada. Sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja sahabat-sahabat berada hari ini, jarak tidak memisahkan kita. Mungkin ada di kalangan kita ya, ataupun yang tercari-cari selain daripada untuk diri sendiri, mungkin nak hadiahkan buku ini dan keahlian cepat Quran kepada pasangannya ataupun kepada anak-anaknya, juga boleh join kami jadi ahli cepat Quran. Biasanya kita hadiahkan baju, kasut dan sebagainya, telefon, beg. Kali ini mungkin teman-teman boleh hadiahkan pada orang yang tersayang satu kaedah cara mudah belajar mengaji Al-Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan di Fatihah Learning Center ini. 2 buah buku serta rakaman serta banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang lain. Kalau ada yang berhajat, ada tak ada ni yang nak jadi ahli cepat Quran, yang nak belajar balik daripada asas? Kalau ada, sahabat-sahabat komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Dan kalau boleh saya nak tahu sambil-sambil saya cerita ni, apakah masalah utama kepada teman-teman sahabat-sahabat pencinta Al-Quran untuk menguasai bacaan Al-Quran? Apa masalahnya? Kebanyakannya, itu masalah, kebanyakan kesan dia, kesan bila kita baca Al-Quran dalam keadaan tak tahu ilmu tajwid ini, apa kesan yang paling utama dia? Ialah sahabat-sahabat tidak dapat fokus dan tidak ada rasa ketenangan. Kenapa tidak ada rasa ketenangan? Sebab kita tidak ada rasa keyakinan waktu kita baca. Kita sendiri pun was-was. Ini nak baca macam mana? Ini panjang ke tidak? Ini dengung ke tidak? Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan sangsi dan was-was. Tidak yakin baca Al-Quran. Kerana apa? Kerana kita baca dalam keadaan kita sendiri pun tak tahu ilmu tajwid. Kita tak mahir dalam ilmu tajwid. Jadi, bila kita baca dalam keadaan tidak yakin, tidak rasa ketenangan itu. Bila kita baca dengan yakin, dengan pengetahuan tentang ilmu tajwid, insya-Allah ianya akan memberikan keyakinan dan secara langsung keyakinan itu akan membawakan ketenangan dalam jiwa kita. Jadi, oleh itu, sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran, yang nak dapatkan 2 buah buku serta rakamannya, serta banyak lagi keistimewaan yang saya bagi tahu tadi itu, kalau ada, tidak ada paksaan ya, saya tidak memaksa sesiapa. Kalau nak ikuti live saya seterusnya pun teruskan. Kalau nak belajar daripada asas, itulah yang lebih baik. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran, ataupun sahabat-sahabat boleh ambil nombor telefon ini 0111-621-7797. Boleh WhatsApp kami selepas ini bagi tahu, Ustaz saya nak daftar jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kami yang akan reply. InsyaAllah admin kami Encik Farhan akan reply sahabat-sahabat untuk bantu guide macam mana nak buat pendaftaran. Dan kami akan mintakan alamat rumah anda untuk kami postkan buku yang saya bagi tahu sebentar tadi ke rumah anda secepat mungkin. Siapa yang daftar hari ini, insyaAllah bukunya akan sampai dalam 2 atau 3 hari lah, kalau tidak ada masalah ya. Kalau yang duduk di luar negara mungkin mengambil masa yang sedikit panjang. Ataupun sahabat-sahabat yang tak tahu, Ustaz saya nak tulis ni, pen tak ada ni, saya nak print screen nombor ini, tak tahu nak buat macam mana. Jangan bimbang, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen. Boleh tulis nombor telefon anda di ruangan komen, biar kami yang hubungi anda. Biar kami yang hubungi anda untuk bantu bagaimana untuk mendaftar. Ataupun cara yang keempat atau yang seterusnya, sahabat-sahabat yang biasa buat pendaftaran atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com, boleh buat pendaftaran di situ. Jangan bimbang tentang komitmen, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Yuran untuk menjadi ahli cepat Quran biasanya RM365. Tetapi untuk hari ini sehinggalah 7 Disember, ini kita bagi promosi bersempena dengan hari lahir saya. Promosi yang terhad telah bermula semenjak 25 November dan akan berakhir pada 7 Disember ini. Yuran keahliannya hanyalah sekali seumur hidup sebanyak RM250. Seumur hidup ya, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Sahabat-sahabat, kadang kita bayar bil Astro pun lebih daripada tu. Kita bayar bil telefon pun lebih daripada tu. Itu setiap bulan. Ini hanya sekali seumur hidup, belajar sampai mati insya-Allah bersama-sama saya dan rakan ahli cepat Quran yang lain insya-Allah. Sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang ini.
Kerana kalau nak tunggu promosi hari kelahiran saya, kena tunggu kalau tahun depan. Itu pun kalau umur saya panjang. Kalau umur saya panjang, doakanlah sahabat-sahabat umur saya dipanjangkan dan diberikan kesihatan agar saya dapat meneruskan perkongsian ini hinggalah kita dapat khatam Al-Quran bersama-sama dan seterusnya. Baik, sahabat-sahabat yang nak jadi ahli cepat Quran, sekali lagi komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun selepas ini WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Baik, kalau boleh saya nak tahu apakah masalah yang paling besar dihadapi oleh teman-teman untuk menguasai bacaan Al-Quran ini? Saya tengok juga komen-komen ini. Kalau ada masalah ataupun pertanyaan. Tapi kalau malu nak tanya sekarang, tak apa. Jangan bimbang. Kadang biasalah kita ni ada perasaan malu. Manusia mesti ada perasaan malu kan. Malu nak tanya di sini, tak apa. Nanti boleh private. Join jadi ahli. Nanti boleh private soalan itu kepada admin kami. Nanti admin tu akan forward kepada saya. Sama ada saya call tuan-tuan dan puan-puan balik. Ataupun kita jawab secara umum di dalam live kita. Jangan bimbang. Kalau sahabat-sahabat ada persoalan, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen. Kalau saya tak sempat jawab sekarang, saya akan cuba menjawab bila saya lihat soalan tu nanti. Admin akan update saya apakah persoalan yang paling terngiang-ngiang di minda kita untuk kuasai bacaan Al-Quran ini. Apakah masalah kita, apa cabaran kita, insya-Allah dengan pengalaman yang kami ada, kami akan cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan lupa, marilah sekali lagi saya menyeru dan saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar mengaji balik Al-Quran daripada asas, agar kita baca Al-Quran dengan tenang, dengan yakin, insya-Allah, supaya tidaklah nanti kita merasa menyesal. Kerana apa saya kata begitu? Kerana peluang kita datang ke dunia hanyalah sekali sahaja. Waktu kita sihat inilah, waktu kita ada umur inilah, gunakanlah yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan salah satu caranya ialah melalui pengajian Al-Quran. Jangan nanti kita pulang setelah kita mati bertemu Allah, Allah tanya kepada kita ke mana kita habiskan usia kita, masa kita, waktu kita diberikan kesihatan untuk tidak belajar mengaji Al-Quran. Jadi jangan lepaskan peluang yang Allah berikan ini. Pertemuan kita ini mungkin ada hikmahnya kenapa Allah pertemukan kita kali ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan kemudahan dan diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharungi liku-liku perjalanan kehidupan kita di dunia ini. InsyaAllah, sahabat-sahabat, kita bertemu pada ruangan yang akan datang. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli kena tonton untuk ketahui apakah pendekatan yang diberikan dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Sampai kita berjumpa lagi, insya-Allah. Yang belum lagi like page Fatihah Learning Center, follow dan like page insya-Allah untuk tidak terlepas live yang kami berikan saban hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik, saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya. Yang sempurna, yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf, dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi,
kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.